Assalamualaikum. Kali ni saya kongsikan resepi kek buah versi bakar. Selain dari resepi, saya juga akan kongsikan tips supaya buahnya tidak tenggelam ke dasar kek dan bagaimana untuk mendapatkan potongan kek yang cantik, kemas dan tidak berselerak. Saya buat versi kurang manis, memang sangat sedap dan sesuai buat hidangan pada bila-bila masa sahaja. Kalau untuk hari raya nanti pun sangatlah sesuai. Saya gunakan 1 pack buah-buahan campuran. Ini saya beli dari kedai bakery. Dan berat 1 pack ni adalah 250 gram. Dalam ni ada campuran buah-buahan seperti ceri merah, ceri hijau, kismis hitam dan juga buah apricot. Masukkan buah-buahan campuran ni ke dalam mangkuk dan saya akan rendamkan sekejap dengan air panas. Kita akan rendam lebih kurang 15 minit untuk melembut dan mengurangkan manisnya. Selepas 15 minit, bolehlah ditapis dan dibuangkan airnya. Kita tak terus gunakan lagi buah-buahan ni, kita akan tapis sampai airnya semua betul-betul dah keluar daripada buah. Ketepikan dulu sementara kita menyediakan bahan-bahan lain. Saya gunakan 2 cawan tepung naik sendiri. Ni cawan metrik ya, boleh dibeli di kedai bakery. Tepung ni saya timbang juga bagi mendapatkan sukatan yang tepat. Kalau anda nak gunakan tepung gandum pun boleh, tapi kalau tepung gandum tu anda kena tambah 1 sudu kecil serbuk penaik iaitu baking powder. Dan ini pula setengah sudu kecil soda bikarbonat, setengah TSP ya. Soda ni wajib letak, tak kira sama ada anda gunakan tepung gandum ataupun tepung naik sendiri. Kita akan ayakkan bahan kering. Sebaik-baiknya anda ayaklah 2 atau 3 kali bagi mendapatkan tekstur tepung yang lebih halus. Saya gunakan 1 buku mentega bergaram iaitu salted butter. Butter ni kita boleh terus gunakan selepas 10 minit dikeluarkan dari peti sejuk. Jangan tunggu sampai butter tu lembik ataupun terlalu lembut bagi mengelakkan kek anda jadi terlalu berminyak. Kalau tak nak gunakan butter iaitu mentega, boleh juga kalau anda nak gantikan dengan margarin. Tak kisah jenama apa-apa pun tak apa, ikut selera sendiri. Dadukan dan kemudian masukkan ke dalam mangkuk mixer. Bagi penggunaan gula, saya gunakan setengah cawan gula kasta dan saya timbang juga menjadikan sukatannya 100 gram. Jangan kurangkan gula terlalu banyak, nanti kek anda jadi tak moist. Kek ni versi yang kurang manis. Kalau anda suka lebih manis, anda boleh tambahkan 2 sudu besar lagi gula kasta. Sebab ada yang bertanya hari tu, saya nak tunjukkan ini dough hook sesuai untuk menguli roti. Dan ini pula adalah flat beater sesuai untuk memukul mentega dan gula kasta bagi membuat kek. Dan ini adalah wire whip sesuai untuk memukul telur ataupun bahan-bahan cair seperti whipping cream. Kali ni saya tak gunakan flat beater tapi saya gunakan wire whip untuk memukul mentega dan gula sehingga ringan dan gebu. Boleh juga ya digunakan. Tapi kalau anda ada mixer jenis yang begini, anda boleh gunakan pemukul seperti yang saya tunjukkan dalam gambar di sini. Kek anda tetap akan jadi juga. Hidupkan mixer dan kita akan pukul mentega dengan gula kasta sehingga ringan dan gebu. Warnanya akan bertukar menjadi sedikit pucat. Selepas dah pukul 3 hingga 4 minit, berhentikan mixer. Kita akan scrapkan pada bahagian tepi mangkuk mixer. Sebab kadang-kadang tu pemukul tu tak kena pada bahagian tepi mangkuk tu. Kalau gula tu tak hancur, nanti kek anda akan jadi mendap dan bantat. Sambung lagi memukul sehingga jadi betul-betul ringan, gebu dan warnanya bertukar menjadi pucat. Ini pula telur yang akan saya gunakan. Saya gunakan 4 biji telur yang bersaiz besar, grade A ataupun B. Gunakan 4 biji. Telur ni pada suhu bilik. Saya akan masukkan telur satu persatu sambil dipukul hingga sekata, anggaran 1 minit sebelum kita memasukkan telur yang baru. Grade A ataupun B tu merujuk kepada saiz telur, bukannya kualiti telur tu ya. Tapi sebaik-baiknya anda gunakan telur yang masih fresh bagi mendapatkan tekstur kek yang lebih gebu. Telur yang fresh, kuningnya tak jadi cair tapi dia masih kekal sebiji begitu.
Bila telur dah sebati, saya akan masukkan pula pati oren Sunquick sebanyak 3 sudu besar. Saya tak gunakan lagi esen vanila sebab Sunquick ni boleh menghilangkan juga bau telur. Di samping dapat mengharumkan kek serta membuatkan kek jadi lebih moist. Kalau anda gantikan dengan 3 sudu besar perahan limau, teksturnya tak sama dengan pati Sunquick ni ya. Kek tu tak akan jadi moist seperti mana kita gunakan pati Sunquick. Pukul sekejap hingga sebati. Bila dah sebati, saya akan masukkan pula bahan ayak iaitu tepung tadi sedikit demi sedikit sambil mengadun dengan menggunakan speed yang paling perlahan. Kalau anda tak nak gunakan mixer, nak gunakan kaedah kaut balik pun boleh iaitu menggunakan spatula. Untuk step ni jangan terlebih mengadun sebab kalau anda adun lebih lama bila dah masukkan tepung tu, kek anda nanti akan jadi keras. Bila dah sebati, matikan mixer. Buah campuran yang telah pun kita tapis pada step yang awal-awal tadi, telah pun kering airnya. Kalau masih kelihatan basah sedikit tu tak mengapa ya. Ambil setengah cawan tepung gandum, iaitu bersamaan dengan 60 gram dan masukkan tepung gandum ke dalam buah-buahan campuran tadi. Kita akan salutkan buah campuran dengan tepung gandum bagi mengelakkan buah tenggelam ke dasar kek. Ini tips yang sangat penting. Gaul sebati tepung supaya bersalut dengan sempurna pada buah-buahan. Dan kemudiannya masukkan buah-buahan yang kita salutkan tadi ke dalam adunan kek. Untuk step ni, anda tak perlu kacau terlalu lama. Kacau sekadar sebati sahaja. Bila nampak adunan kek telah pun sebati dengan buah-buahan yang bersalut tu, boleh berhenti mengacau. Sediakan loyang yang berukuran 8x8 inci dan greasekan dengan mentega ataupun margarin dan kemudiannya alaskan dengan kertas baking. Pastikan anda grease dengan sekata bagi mengelakkan kek kita melekat pada loyang. Kertas baking ni boleh dibeli di kedai peralatan membuat kek. Ini baki mentega yang melekat pada berus tu saya sapukan juga di atas kertas baking. Dan terus curahkan adunan ke dalam loyang. Ratakan permukaan adunan dengan menggunakan spatula. Hentak loyang sebanyak 3 kali untuk membuang lebihan udara jika ada. Step seterusnya optional ya, kalau tak nak buat pun tak apa. Ambil sedikit buah-buahan campuran. Yang ni tak perlu salut tepung dah dan tak perlu rendam air pun. Dan taburkan terus di atas permukaan kek. Tak kisah ya, kalau anda suka boleh letak lebih dan kalau tak nak letak pun tak apa. Panaskan oven selama 10 minit dan bakarlah kek sehingga masak mengikut kapasiti oven masing-masing. Api atas dan bawah, kipas oven di-off-kan supaya kek tak jadi kering. Bila masa tamat, keluarkan kek daripada oven, ambil lidi dan cuba tusukkan pada bahagian tengah kek. Jika lidi keluar bersih, bermakna kek telah pun masak sempurna. Kalau kek anda tak masak sekata, ada kemungkinan oven anda menghadapi masalah dan anda perlu beli oven thermometer untuk cek suhunya. Biarkan kek berada dalam loyang anggaran 10 minit. Selepas 10 minit, kek akan jadi semakin renggang pada bahagian sisinya. Ambil spatula dan sisipkan pada bahagian tepi loyang. Dan sekarang saya akan keluarkan kek daripada loyang. Jangan biarkan kek terlalu lama dalam loyang, nanti kek akan jadi semakin mengecut. Keluarkan kek dari loyang dengan cara menterbalikkan begini dan sejukkan di redai. Selepas kek dah betul-betul sejuk, saya akan terbalikkan sekali lagi ke atas papan kek pula. Tapi kek ni saya tak akan potong lagi dan tips untuk mendapatkan potongan yang kemas dan cantik dan buahnya tidak berselerak adalah dengan menyimpan kek ni dalam peti sejuk untuk mendapatkan potongan yang lebih kemas. Saya balutkan kek ni dengan menggunakan plastik cling wrap sebanyak 2 lapisan. Maksudnya saya gunakan 2 helai plastik. Selepas dah siap balut ni, anda boleh terus simpan dalam peti sejuk, bahagian chiller bukan tempat beku, anggaran masa 3 hingga 4 jam. Selepas 3 hingga 4 jam, keluarkan kek daripada peti sejuk.
Waktu ni, kek masih dalam keadaan yang keras lagi. Biarkan lebih kurang 10 hingga 15 minit, boleh terus dipotong. Anda nak potong berapa kepingan pun tak apa. Macam di sini, saya mulakan dengan bahagian tengah dulu dan seterusnya potong kepada 4 dan kemudian barulah dipotong kepada kepingan yang lebih kecil. Saya nak makan kek ni sendiri saja, jadi saya tak gunakan sarung tangan. Tapi kalau anda nak hidangkan kepada tetamu, sebaik-baiknya pakailah sarung tangan ya. Beginilah tekstur kek kita. Harum, wangi hasil campuran butter yang kita gunakan dan juga campuran sangkuik tadi. Potongan kek jadi kemas dan juga buahnya tidak mendap ke bawah selepas dibakar jika anda betul-betul mengikut tips yang saya berikan. Teksturnya sedikit padat dan tidaklah gebu seperti kek span. Rasanya yang kurang manis memang sangat sedap, sesuai buat minum petang ataupun buat hidangan hari raya. Selamat mencuba semua. Siap.